Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni nak short brief sedikit berkenaan dengan pelaksanaan aktiviti Minggu Pusat Sumber Sekolah. Okay. Baik, untuk Minggu Pusat Sumber Sekolah pada tahun ini, kita akan buat secara hybrid lah. Hybrid ni bermaksud dia ada melibatkan dalam sesi PDPR dan dia juga melibatkan automated system yang dibina menggunakan dashboard Data Studio. Okey, macam mana kita nak laksanakan? Okey, kebanyakan aktiviti yang dah didaftarkan pada dashboard Minggu Pusat Sumber Sekolah, okey, boleh dilihat pada paparan di dashboard Minggu Pusat Sumber lah. Okey, yang pertama sekali kita kena pergi ke URL mylink.la, okey, /pss skbud2. Okey. So, kita pergi kepada link ni dan dia akan paparkan satu paparan mylink daripada pusat sumber lah. Okey. Setakat ini paparan ini ada 5 menu. Okey, yang pertama yang warna merah tu ialah aktiviti kita lah untuk Minggu Pusat Sumber. Okey, kemudian dia ada laman nilam. Laman nilam ni ialah dashboard untuk paparan statistik pembacaan nilam. Okey, murid dan juga guru. Rekod bacaan nilam ni ialah dia akan pergi ke Google Form untuk pengisian data nilam. Rak maya sebudi ialah rak digital library yang diolah khusus untuk pusat sumber sekolah SKBUD2 lah. Bahan-bahan semua diupload secara manual. Okay. Kalau ada permintaan untuk jenis bahan bacaan ataupun tajuk buku boleh kemukakan lah. Kemudian panduan nilam ni akan bawa kepada playlist untuk segala jenis panduan ataupun cara-cara video berkenaan dengan aktiviti nilam pusat sumber. Okay, dia akan terus bawa kepada saluran rasmi YouTube Pusat Sumber Sekolah. Baik, yang penting sekarang ni Minggu Harapan kita nak lakukan aktiviti untuk Minggu Pusat Sumber. Jadi kita akan klik pada menu yang atas sekali untuk Minggu Pusat Sumber Sekolah. Okay, kita akan klik dan dia akan bawa kita kepada paparan dashboard aktiviti Minggu Pusat Sumber Sekolah. Okay. Baik, untuk aktiviti Minggu Pusat Sumber Sekolah ni, dia adalah all in ataupun one stop center untuk untuk segala aktiviti Minggu Pusat Sumber. Okey. Tema Minggu Pusat Sumber pada tahun ini ialah literasi maklumat, bencana ilmu bermanfaat. Ini bukannya tema pada peringkat kebangsaan ataupun negeri. Ini tema di peringkat sekolah kita. Okey, kenapa tema ini diambil? Dia lebih menjurus kepada signifikannya kita punya keadaan situasi sekarang lah. Okay, di mana semua murid ataupun guru berada di rumah di tempat masing-masing. Okay, dan kita setiap hari kita kena banyak bekerja dengan data ataupun maklumat yang diperoleh daripada alam maya. Jadi literasi maklumat ni juga merupakan salah satu kemahiran dalam kemahiran perpustakaan. Okay. Ada perlu diterapkan dalam PDPR, okay, seperti mana yang telah digariskan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi benda ni sebenarnya solid, ada black and white. Jadi seperti mana kemahiran-kemahiran lain yang kita perlu terapkan. Jadi literasi maklumat ni dia dalam semua aspek PDP, okay, ada dan perlu diterapkan. Semua subjek, okay, tidak terkecuali. Jadi secara umumnya dalam kemahiran perpustakaan, ianya adalah merupakan satu cabang kemahiran yang agak besar lah. Okay, selain daripada kemahiran membaca dan menganalisis maklumat. Baik, pada paparan dashboard Minggu Pusat Sumber ni dia ada terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian atas, okay, saya tunjuk. Bahagian atas
Maksudnya bahagian yang ada paparan perutusan guru besar dan ada muka saya ni dengan pembantu saya ni. Ini ialah paparan intro lah. Okey, paparan intro, tak ada apa. Okey, kemudian pada bahagian yang ketiga ni yang ada 3 button ni. Okey, buku program ni, buku program lah. Buku program berkenaan aktiviti Minggu Pusat Sumber. Kemudian dia ada indeks penyertaan. Indeks penyertaan ni nanti dia akan senaraikan semua senarai murid yang menyertai semua aktiviti lah, apa-apa aktiviti sekalipun. Jadi dia akan paparkan di sinilah. Nanti kita akan tengok apa fungsi dia. Senarai pemenang ni ialah dia akan bawa kepada paparan senarai pemenang untuk setiap aktiviti yang dijalankan lah jika ada pemenang. Okey. Baik. Kemudian di bahagian bawah ni, bahagian ketiga ni ialah panduan aktiviti. Okey, panduan aktiviti ni kalau tengok di bawah ni ada senarai aktiviti yang telah didaftarkan oleh unit dan panitia masing-masing lah. Okey, jadi boleh tolong semak semula. Kalau ada pembetulan, boleh bagi tahu. Sempat lagi hari ni untuk saya dibetulkan lah. Okey, baik. Button daftar aktiviti ni, yang klik here, berkelip-kelip ni. Kalau sebelum ni, kalau kawan-kawan semua tekan lah, dia akan bawa kepada paparan Google Form untuk daftar aktiviti yang akan dijalankan sepanjang Minggu Pusat Sumber. Okey, untuk hari ini, sekarang saya dah tukar URL dia pergi kepada pendaftaran peserta untuk setiap aktiviti yang akan dijalankan. Okey. Apa dia? Nanti kita akan tengok. Okey, saya akan pergi kepada ni. Okey, dia akan bawa kepada Google Form, iaitu Google Form daftar penglibatan Minggu Pusat Sumber Sekolah 2021. Okey. Jadi dia akan bawa kepada ni lah. Okey, daftar penglibatan Minggu Pusat Sumber ni ialah untuk diisi oleh setiap murid yang menyertai apa-apa aktiviti dalam Minggu Pusat Sumber. Kita ada 11 aktiviti. Jadi setiap aktiviti yang dia sertai, dia kena isi. Okey, ada aktiviti yang dijalankan semasa sesi PDPR. Jadi guru yang mengajar boleh guide ataupun boleh bantu murid untuk isi Google Form ni untuk aktiviti lah. Isi sekali saja. Okey, untuk setiap aktiviti tu isi sekali saja. Walaupun aktiviti tu berjalan sepanjang minggu, isi sekali saja. Kenapa kena isi sekali? Sebab maklumat ini dia akan terus generate sijil penyertaan. Apa semua aktiviti, isi sahaja Google Form ni dia akan terus generate sijil penyertaan. Okey. Jadi kalau setiap aktiviti tu isi sekali sajalah. Okey. Baik. Jadi contoh kat sini lah kan. Okey, saya akan cuba isi. Okey, contoh kita akan isi. Mula dia akan minta email. Email boleh isi apa-apa email. Email MOE boleh, apa tak kisah. Okey, nama ni ingatkanlah murid untuk isi nama penuh. Ejalah nama penuh dalam huruf besar. Kenapa? Sebab apa yang ditulis di sini itulah yang akan keluar pada paparan sijil nanti. Kalau salah tulis nama, salah lah keluar nama dekat sijil. Okey, kemudian kelas. Okey, untuk kelas ni, kalau tengok kat sini, dari atas ni pra, saya listkan pra sampailah ke 6 Daisy dan bawah ni ada komuniti dan guru. Okey, untuk subkon kelas ni, komuniti tu maksudnya ialah sebenarnya kumpulan sasaran untuk Minggu Pusat Sumber ni juga kita melibatkan komuniti ni, maksudnya ibu bapa lah ataupun ahli keluarga murid. Okey, kalau nak libatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Okey, aktiviti apa yang komuniti boleh terlibat? Kalau daripada 11 aktiviti tu, satu je lah yang boleh komuniti libatkan diri, iaitu Nilam at Home. Nilam at Home ni sebenarnya ialah aktiviti pembacaan. Seperti mana kita jalankan nilam kepada murid, macam itulah juga kita jalankan kepada komuniti dan juga guru. Guru pun boleh sertai juga. Okey, apa dia punya insentif dia? Insentif dia ialah kita akan pilih pembaca terbanyak lah. Pembaca terbanyak, okey, jika sahih penyertaannya, maka kita akan shortlistkan dia untuk terima hadiah daripada Pusat Sumber sempena Minggu Pusat Sumber. Okey, jumlah bacaan akan dikira selama 1 minggu, sepanjang Minggu Pusat Sumber.
Tapi tak semestinya aktiviti nilam ni terhenti setakat seminggu tu saja. Dia mestilah berterusan. Okay? Dan insyaAllah kalau tak ada halangan kita akan bawa sampai ke hujung tahun. Okay? Jadi pilihlah. Kalau contoh saya guru kan. Jadi kita akan pilih guru. Okay, aktiviti yang disertai. Saya dah listkan semua 11 aktiviti tu dekat sini. 11, 1, 2, 3, 4. Cukup 11. Okay, dan kalau ada tambahan nanti saya akan tambahlah. Baik, aktiviti yang saya sertai nilam at home lah. Okay, saya akan baca buku dan saya akan tekan next. Okay, itu saja. Okay, itu sahaja untuk layakkan saya dapat sijil penyertaan. Submit. Okay, dah selesai. Jadi, betapa pentingnya daftar Google Form daftar penglibatan Minggu Pusat Sumber ni supaya murid-murid kita nak rekod penyertaan murid-murid tu dan dalam masa yang sama kita nak sampaikan sijil penyertaan kepada murid-murid secara automatik. Okey, okey. Selesai bahagian daftar penglibatan. Jadi saya dah terangkan ada 3 bahagian. Okey. Kemudian pada jadual di bawah ni, jadual di bawah ini jadual ni, boleh murid-murid ataupun sesiapa boleh rujuk lah. Panitia apa yang terlibat untuk aktiviti tu dan apa kategori peserta yang dipertandingkan lah. Dia terbuka untuk siapa. Tengok ni ada tahap 2. Contoh ada aktiviti daripada panitia pendidikan Islam ni, da'i cilik ni terbuka. Terbuka ni maksudnya terbuka untuk semua murid lah. Dia terbuka ni saya difahamkan dia pemenang ni dia akan dipilih 5 daripada tahap 1 dan 5 daripada tahap 2. Jadi dia tak ada mengikut tahun ataupun kelas. Saya difahamkan begitu. Pelaksanaan ni saya nak terangkan sedikit. Contoh macam bahasa Inggeris dan muzik ni, kalau saya tulis, kalau di situ PDPR tu maksudnya aktiviti itu dijalankan semasa sesi PDPR. Contoh lagi, resensi buku dijalankan semasa PDPR Bahasa Melayu. Resensi buku ni maksudnya ulasan buku lah. Aktiviti yang boleh dijalankan ialah kita boleh minta murid baca, pilih apa-apa bahan bacaan. Kemudian kita bagi masa, contoh masa 5 minit dan kemudian minta dia ulas semula ataupun cerita semula apa yang bahan bacaan yang dia dah baca tadi. Konteks resensi buku ni boleh rujuk kat YouTube lah, ada banyak. Type sahaja resensi buku, ada banyak contoh-contoh video resensi yang dibuat oleh murid-murid. Jadi cikgu-cikgu yang akan menjalankan aktiviti ni boleh rujuk dekat YouTube lah. Type sahaja resensi buku. Baik, kemudian yang PDPR ikut subjek ni dijalankan semasa sesi PDPR. Baik, fleksi. Contoh pendidikan jasmani ni, pinggan sihat. Terbuka, peserta dia semua murid lah. Tahun 1 sampai prasekolah sampai tahun 6. Tahun 1 sampai tahun 6. Fleksi maksudnya dia ialah dijalankan secara kedua-duanya lah. Pertama secara PDPR. Sebab waktu PJPK tak lama, dia cuma satu waktu. Jadi mungkin masa satu waktu tu guru cuma sempat menerangkan lah apa dia contoh pinggan sihat, makanan seimbang, dan murid akan buat aktiviti luar waktu PDPR lah. Sebab dia punya konteks hasil dia nanti pun sebenarnya dia murid kena ambil gambar pinggan, plating makanan atas pinggan tu yang menunjukkan proportion ataupun ratio makanan yang seimbang. Yang ni kalau yang selalu join diet luar yang berbayar, dia tahulah apa dia plating food tu. Jadi kita nak terapkan PJK, dia ada pengisian dia lah. Untuk bergaya makanan seimbang ni. Ni aktiviti ni sebenarnya dia kalau diolah dengan ni nampak sesuai lah dengan keadaan sekarang PKP ni kan. Macam kita duduk rumah selalu kita makan tak menentu kan. Jadi diharapkan aktiviti ni dia boleh bantu murid lah. Baik, kemudian itu fleksi. Sepanjang masa pusat sumber sekolah nilam at home ni sepanjang masa. Saya letak sepanjang masa sebab saya tak nak dia strict kepada minggu pusat sumber saja.
Tetapi khusus untuk Minggu Pusat Sumber, kita akan pilih pemenang lah untuk pembaca sepanjang minggu tu. Okey. Okey, baik. Habis cerita berkenaan dengan bahagian yang ketiga. Okey, kita akan pergi kepada yang tengah ni. Buku program ni tak ada apalah, kalau klik buku program dia akan keluar flipbook buku program aktiviti Minggu Pusat Sumber. Okey, macam ni. Okey. Okay, nak tahu apa itu literasi maklumat pun ada diterangkan secara ringkas, secara grafik. Okey, objektif Minggu Pusat Sumber, AJK pelaksana dan atau cara aktiviti lah. Itu sahaja. Itu buku program. Okey. Indeks penyertaan. Baik, indeks penyertaan ni ingat tadi dia berkait rapat dengan borang Google Form daftar penyertaan tadi. Apa yang diisi dalam Google Form daftar penyertaan yang saya tunjuk tadi, dia akan rekod ke dalam indeks penyertaan. Okey. Paparan dashboard dia macam ini. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Baik. Kalau tengok kat sini, saya dah isi dua je lah. Dua aktiviti contoh, sebagai contoh. Okey, baik. Contoh di sini, tadi saya isi yang nombor 2 ni, aktiviti disertai nilam at home. Okey, kelas guru. Okey, baik. Jadi dia akan rekod kat sini lah. Jadi kita akan tahu siapa sertai aktiviti siapa. Okey, kalau nak perhatikan yang nombor 1 warna biru tu, saya try letak dummy kat situ. Nama saya, aktiviti mewarna poster, kelas guru. Okey, ruangan kolom muat naik video dan gambar ni ialah ruangan di mana aktiviti yang memerlukan murid hantar gambar ataupun video. Okey, dalam Google Form tadi sebenarnya ada satu ruangan lagi yang mana ruangan untuk upload bahan yang diperlukan lah untuk aktiviti tu. Contoh kata melukis poster kat sini kan. Mewarna poster. Jadi saya dah isi Google Form tu. Bila isi Google Form, kita muat naik, maka file tu akan disimpan dalam bentuk Google Drive, ni lah, Google Form tu. Jadi, saya dah sediakan di sini, okey, pada paparan ni, kita boleh nama, aktiviti, okey, file apa yang dia hantar, kita boleh tengok. Klik saja. Ya, klik saja link tu dan dia akan bawa, okey, contoh saya upload je lah apa-apa kan. Kita boleh terus tengok hasil kerja dia. Kalau video, dia akan keluar video lah. Ini gambar. Okey. Setakat ni nampak Okey. Setakat ni saya harap boleh faham kot. Okey. Jadi semua aktiviti, 11 aktiviti yang mana yang perlukan upload bahan, boleh tengok terus kat sini. Sebab nanti contoh kata kalau aktiviti dia memang akan keluar berterabur, jangan risau. Paparan boleh pilih nak kelas apa, nak kategori apa, nak aktiviti apa. Contoh kata Penelitian Pendidikan Islam nak tengok dai cilik saja. Nanti akan keluarlah ke sini pilihan option yang ada dai cilik, pilih dai cilik saja. Contoh kata sini mewarna poster. Okey, saya nak tengok mewarna poster saja. Only. So dia akan keluar mewarna poster je lah. Sekejap, sebentar. Saya pilih only. Jari besar sangat. Okey, nampak dia akan keluar warna poster je. Jadi yang aktiviti lain yang tak berkenaan dia takkan tunjuk lah. Jadi dari sini kita boleh tengok bilangan murid yang sertai. Bawah ni ada saya letak statistik graf dalam bentuk grafik lah. Okey, ikut kategori dan ikut aktiviti yang disertai. So jadi semua totally automated generate. Dia akan generate secara automatik dalam paparan dashboard Google Data Studio. Jadi saya harapkan dengan kemudahan ni Minggu Pusat Sumber dapat berjalan dengan lancar lah. Okey, apa-apa troubleshoot masalah, okey, cikgu-cikgu semua jangan risau. Jangan risau dan jangan menggelabah. Bagi tahu je saya akan uruskan. Okey. Sebab bila kita kena faham satu, okey, kita tak boleh bergantung harap sepenuhnya kepada sistem, tetapi sistem yang baik sebenarnya ialah sistem yang boleh bekerja untuk kita. Okay, kita boleh usaha, tapi kita juga perlu
ikhtiar orang kata apa, plan contingency plan. Jadi buat masa ni saya tak ada contingency plan lah, tapi walau macam mana pun insya-Allah data semua tersimpan, terrekod dengan elok. Cumanya sistem ni dia bila-bila masa je dia akan crash. Okey, kita tak tahu apa punca kadang-kadang. Tapi macam hari tu, link gg.gg tu sebenarnya problem hari tu, sebab tu yang tak boleh buka kehadiran tu. Okay, tapi macam mana pun saya dah atasi. Saya dah buang link GG, saya dah directkan link ke Google Drive terus. Jadi tak ada masalah sampai sekarang lah, insya-Allah. Jadi data studio ni pun saya dah tak pakai GG dah sebab saya takut nanti dia crash. Jadi semua saya akan direct link terus ke link ke Google Drive. Okey, jangan server Google Drive lah pula problem. Minta janganlah untuk seminggu ni. Jadi kalau ada apa-apa persoalan dan pertanyaan, tanya je. Okey, tanya. Ada masa ni setengah hari ni sampai malam ni godek-godek lah. Nak cuba isi pun isilah. Okey, boleh tengok, boleh cuba, boleh main je dengan data studio ni. Nanti lama-lama cikgu biasalah. Okey, saya harapkan sedikit bantuan yang saya dah sediakan ni, tapak ataupun platform saya sediakan ni, kita boleh mula apa orang kata, kita boleh mula tingkatkan kemahiran kita untuk ke arah sesuatu yang lebih berdaya saing dan dinamik lah untuk kita jalankan aktiviti kita yang ke depan nanti. Okay. Saya nak semua cikgu, semua kawan-kawan, semua kawan-kawan, saya buka ruang untuk explore benda ni. Okay, sebelum kita perasmian esok hari Isnin untuk Minggu Pusat Sumber. Jadi saya harapkan lepas perasmian tu semuanya berjalan dengan lancar lah, insya-Allah. Okey, jadi untuk itu saya saya tamatkan di sini dulu. Nanti kalau ada apa-apa troubleshoot ataupun ada apa-apa pertambahan baru, saya akan post yang lain lah. Okey. Jadi sekian sahaja. Terima kasih.